Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang, selamat malam. Jadi hari ini kita akan sambung dengan bab 10 iaitu berkaitan dengan pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Okey, di dalam biologi bila kita cakap tentang pengangkutan ni dia adalah kita mengangkut bahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan sistem pengangkutan dalam manusia dan haiwan ni adalah samalah. Okey, sebab kita ni memang menggunakan satu organ yang utama iaitu jantung. Jantung ni dia akan sistem pengangkutan ni terdiri daripada jantung, dan jantung ni dia juga terlibat dalam sistem peredaran darah. Jadi kan untuk seorang pelajar biologi, dia mesti tahulah tentang pengangkutan dan untuk kata 4 ni kita fokus pada pengangkutan dalam manusia dan haiwan terlebih dahulu. Kata 5 nanti baru kita akan lebih explore kepada tumbuhan. Jadi di pengangkutan dalam pengangkutan dalam manusia dan haiwan ni adalah fokus kepada sistem peredaran lah. Okey, jadi di dalam bab 10 ni, di dalam bab 10 ni awak akan belajar tentang jenis sistem peredaran. Sekejap. Habis makan dah? Okey, awak akan belajar tentang jenis sistem peredaran, kemudian hati-hati. Udah, tolong udah. Dah habis dah? Pergi kat udah. Kemudian sistem peredaran manusia. Okey, di dalam tu kita akan tengoklah jantung, saudara, dan darah. Dah alhamdulillah. Gandanya tu. Sini. Kemudian kita juga akan belajar tentang mekanisme degupan jantung. Okey. Kemudian kita juga akan belajar tentang mekanisme pembekuan darah. Okey. Kemudian ada kumpulan darah manusia dan isu kesihatan berkaitan sistem peredaran manusia. Kemudian awak juga akan belajar tentang sistem limfa. Kemudian last sekali adalah isu berkaitan dengan sistem limfa manusia. Pendek kata dalam bab ni ada dua lah benda yang akan difokuskan, iaitu tentang sistem peredaran dan satu lagi sistem peredaran darah dan satu lagi adalah sistem limfa. Okey? Dah lah. Okey, kita pergi dulu kepada subtopik 10.1. Sekejap. Okey, iaitu jenis sistem peredaran. Sekejap je. Cepat dua. Cepatlah. 42 19 19 2 4. 4. Okey lah. 41 42 14. Okey, sistem peredaran. Okey, keperluan sistem pengangkutan organisma multisel kompleks. Okey, kenapa kita kena ada sistem pengangkutan? Okey, pertama kalau awak boleh recall balik kan, amoeba, paramecium, yeast, semua mikroorganisma dia tak perlukan satu sistem yang kompleks. Dia tak ada satu sistem pengangkutan yang begitu sukar, sebab dia tu sendiri adalah satu organisma yang unisel. Maksudnya badan dia tu unisel, adalah satu sel saja. Jadi tak perlu nak angkut pun nutrien ke, oksigen ke, karbon dioksida ke, apa-apa saja dari satu tempat ke satu tempat dalam jarak yang jauh. Berbeza dengan manusia ni, kita ni sel kita ni, kita ada berjuta-juta, berbilion-bilion sel, dan setiap sel tu melakukan respirasi. Maksudnya setiap sel tu memerlukan oksigen dan setiap sel tu menghasilkan karbon dioksida.
Setiap sel kecuali sel darah merah lah, sebab sel darah merah dia memang kerja dia untuk mengangkut oksigen saja. Okey. Jadi semua sel ni dia mengalami respirasi sel, maksudnya dia perlukan bahan dan dia juga menghasilkan bahan buangan. Jadi kalau tak ada satu sistem untuk mengangkut benda yang diperlukan oleh sel dan kalau kita tak ada satu sistem yang nak angkut bahan-bahan buangan daripada sel ni, macam mana kita nak buang, macam mana kita nak hapuskan bahan-bahan buangan daripada badan. Sel di mata melakukan respirasi. Sel tulang melakukan respirasi. Semua tempat buat respirasi, semua tempat melakukan tugas masing-masing dan semua tempat memerlukan bahan dan pada masa yang sama semua tempat dalam badan kita ni akan menghasilkan bahan buangan. Jadi semua ni perlu dibawa, perlu diedarkan, perlu dibawa, perlu diangkut, yang mana perlu dibuang, mana yang perlu dibekalkan, kena dibekalkan. So dalam badan kita ni kita sendiri adalah satu multisel yang sangat kompleks. Jadi kita kena ada satu sistem yang terorganisasi lah. Kita kena ada satu sistem yang boleh angkut bahan buangan dan pada masa yang sama boleh angkut bahan keperluan. Okey, jadi untuk ameba macam cikgu terangkan tadi, untuk ameba disebabkan dia tu sendiri adalah satu mikroorganisma, maksudnya organisma yang bersaiz kecil, yang bersaiz halus. Jadi dia proses penyikiran bahan buangan ataupun proses dia nak dapatkan bahan keperluan tu hanyalah melalui resapan saja. Lagipun unisel ni ataupun mikroorganisma yang bersaiz kecil ni dia ada nisbah jumlah luas permukaan pada isi padu JLP ataupun total surface area per ni adalah besar, maka dia boleh dengan hanya proses resapan ni dia boleh dapatkan bahan yang diperlukan untuk respirasi dan hanya dengan proses resapan dia juga boleh keluarkan bahan kumuh daripada badan dia. So dia tidak perlukan satu sistem angkutan yang khusus. Okey. Jadi untuk mikroorganisma multisel seperti kita ni, seperti kucing, harimau ni, kita perlukan satu sistem yang terorganisasi, satu sistem yang betul untuk bekalkan bahan kepada sel dan pada masa sama kita juga perlukan satu sistem yang sama untuk keluarkan bahan kumuh daripada hasil aktiviti yang telah dilakukan oleh sel ni. Okey. Jadi kita perlukan sebab kita ni adalah kompleks. So kita kena ada satu sistem yang terorganisasi, satu sistem yang baik, satu sistem yang berfungsi dengan baik. Okey. Okey. Kalau soalan tanya kenapa multisel kompleks bersaiz besar, contohnya manusia lah, tak boleh melakukan proses resapan ni kerana jumlah luas permukaan isi padu kita adalah kecil lah. Kita ni isi padu besar tapi luas permukaan kulit semua ni itu sajalah. So luas kulit kita ni bahagi dengan isi padu badan kita ni, bila dibahagikan nilai dia kecil. So nilai yang kecil ni tidak membenarkan proses resapan berlaku tak membenarkan proses resapan berlaku untuk menyingkirkan bahan kumuh ataupun membekalkan bahan kepada sel. Okey. Dan lagi satu, jarak persekitaran luar dari sel pula adalah terlalu jauh untuk bertukaran secara langsung. Okey. Ameba dia duduk dalam kolam air tawar. So dia dah memang duduk dalam air. So persekitaran dia memang directly memang bersentuh dengan dia punya badan, dengan dia punya diri dia. So dalam air ada oksigen terlarut, ada karbon dioksida terlarut dalam air. Jadi badan dia, habitat dia tu sendiri menyebabkan dia tu berada dalam persekitaran direct, persekitaran secara langsung. Jadi dia boleh berlaku pertukaran oksigen, bila masa dia nak ambil oksigen dia ambil. Bila masa dia nak bebaskan karbon dioksida dia bebaskan. Okey, dia berada dalam sekitarannya langsung. Tapi untuk kita, untuk manusia dan haiwan ni kita tak berada dalam keadaan yang begitu. Kita berubah-ubah, kita berjalan, kita melakukan kerja, kita makan. So kita tidak we are not directly touch lah. Kita ni bukanlah
berhubung secara terus dengan alam sekitaran yang membolehkan proses resapan tu boleh berlaku. Okay. Jadi ini adalah yang digambarkan lah. Okay, ini adalah ameba. Okay, ameba nampak dia duduk di dalam air. So persekitaran luar dia adalah air dan di dalam air ni sendiri sudah boleh membekalkan oksigen kepada dia. Okay, berbeza dengan manusia. Okay, ini adalah contoh adalah kuku. Kuku mengalami mitosis. Okay, persekitaran jahat luar, okay, terletak jauh daripada sel lah. Ini sel. Atas kulit kita ni ada sel epidermis. Atas sel epidermis ni ada lagi sel-sel kulit mati. So tidak membenarkan proses resapan tu berlaku dengan senang, berlaku dengan mudah. Okey. Jadi untuk mengatasi masalah ni, maka organisma mati sel ada satu sistem pengangkutan dalaman dan dalam vertebrata, dalam haiwan bertulang belakang, kita panggil sistem ini sebagai sistem peredaran darah. Jadi sistem peredaran darah ni adalah sistem pengangkutan lah. Pengangkutan dalaman. Okey. Jadi ada satu eksperimen yang perlu dibuat untuk tahu eksperimen untuk mengkaji betul ke bila jumlah bas pembukaan besar bagi dengan isi padu yang kecil menghasilkan membenarkan resapan berlaku dengan pantas. Betul ke? Macam tu. Jadi kita tak akan buat untuk kita di rumah masing-masing. Tapi kalau awak nak cuba, awak boleh scan barcode ni. Awak boleh sediakan jelly sendirilah. Sediakan jelly daripada agar, bentukkan dalam bentuk empat segi, kemudian potong dia jadi cube yang halus. Kemudian kita rendam dalam air sirap. Nanti kita akan tengok perubahan. Berapakah kadar kenaikan sirap tu boleh panjat ataupun boleh masuk ke dalam jelly kita, ke dalam agar kita. Okay. Okay, jadi cikgu rasa korang boleh scan lah. Boleh scan bar ni. Boleh scan barcode ni untuk tengok dia punya panduan eksperimen. Okay. Jadi sekarang jenis-jenis sistem peredaran dalam organisma mati sel. Okay, ada dua jenis. Pertama peredaran terbuka, satu lagi peredaran tertutup. Okay, apa beza peredaran terbuka? Apa beza sistem peredaran tertutup? Okay, ini awak kena kaitkan dengan sistem respirasi yang kita dah belajar sebelum ni. Yang apa? Sistem respirasi belalang, katak, ikan dan manusia. 4 sistem respirasi. Jadi ada kaitan lah. Ada kaitan. Okey, kita tengok dulu sistem peredaran terbuka. Dalam sistem peredaran terbuka, hemolimfa mengalir masuk terus ke dalam rongga badan iaitu hemoselum dan membasahi sel-sel. Hemolimfa ialah cecair bernutrien menyerupai darah yang terdapat dalam kebanyakan invertebrata iaitu haiwan tulang belakang yang tanpa tulang belakang seperti serangga dan moluska. Okey, cuba katakanlah awak terpijak lipas. Awak terpijak lipas ataupun awak dapat tangkap lalat dan awak picit je. Awak tak akan dapat jumpa darah dalam lipas dan awak tak akan dapat jumpa darah pada lalat. Sebab dalam badan lalat dan lipas yang ada hanyalah hemolimfa. Dia bukan hemoglobin. Walau darah manusia ni, darah kucing, darah anjing, darah penyu, darah ikan, kita punya sel darah merah ada hemoglobin. Maksudnya ada satu protein yang berstruktur tertiary, dia memberikan warna merah. Okay, tapi untuk serangga, untuk haiwan kebanyakan invertebrata, untuk kebanyakan haiwan tanpa tulang belakang seperti serangga dan moluska. Moluska ni apa tiram, kerang, itulah kerang masuk moluska jenis haiwan macam kerang ni lah kebanyakan haiwan yang tanpa tulang belakang seperti serangga dan moluska ni, diorang ni memang ada hemolimfa. Jadi hemolimfa ni dia adalah cecair bernutrien macam darah tapi dia bukan berwarna merah.
Okay, sebab dia tak ada hemoglobin. Jadi hemolimfa ni memang ada dalam badan serangga ni. Sebab tu kalau kita terpijak lipas, kita tak akan jumpa darah lah. Bila kita angkat kaki kita tengok lipas tu, tak ada darah. Yang ada hanyalah cecair kuning. So cecair kuning tu nama dia adalah hemolimfa. Jadi hemolimfa ni, hemolimfa ni berada di dalam saluran ni. Okay, nampak ni salur hemolimfa ni. Okay. Dan dia ni mengalir masuk terus ke dalam rongga badan iaitu hemoselum dan membasahi sel-sel. Dia ni masuk duduk dalam ni. Directly ni adalah rongga-rongga terbuka, ruang-ruang terbuka. So dia akan keluar dan membasahi sel-sel yang ada dalam badan tu, yang ada di sekeliling dia. So dah habis nanti dia masuk balik. Apa ni injap? Injap maksudnya hemolimfa yang telah masuk tak boleh patah balik. Mesti terus. Pergi jantung ambil oksigen, keluar balik pergi kat sel, dekat sel jumpa sel, sel pun pas balik karbon dioksida, dia pun datang balik, begitulah seterusnya. Okay, dia boleh guard dalam satu sistem yang terbuka. Kenapa terbuka? Sebab hemolimfa tu boleh bergerak keluar daripada saluran dia. Daripada salur hemolimfa ni dia boleh keluar. Dia boleh keluar pergi tepi-tepi sel, jumpa-jumpa sel apa semua. Kemudian masuk balik dalam pintu hemolimfa balik. Okay, jadi ruang di mana hemolimfa ni berjumpa dengan sel-sel ni kita panggil sebagai hemoselum. Okay, hemoselum. Okay, itu adalah sistem peredaran terbuka lah sebab dia ada pintu yang terbuka. Hemolimfa bebas keluar. Okay, satu lagi sistem adalah sistem peredaran tertutup. Okay, sistem peredaran tertutup, darah sentiasa terkandung dalam salur darah tertutup yang berterusan dan diedarkan ke seluruh badan. Contoh kita lah. Pergilah ke bahagian mana-mana pun akan ada salur darah. Darah tak pernah keluar daripada salur darah. Tak boleh keluar pun daripada salur darah. Habis cikgu yang lebam tu macam mana? Lebam tu adalah kerana salur darah tu telah cedera. So bila salur darah tu cedera, so darah yang bergerak dalam dia tu keluarlah sebab salur darah tu cedera. So bila dia keluar, bila sel-sel darah merah ni keluar, takkanlah dia je keluar kan. Semua segala komponen yang ada dalam salur darah ni akan keluar. Tu yang kita nampak lebam tu. Dan by time dengan beredarnya masa akan berlaku mitosis yang pantas, akan berlaku proses pembekuan darah dan akhirnya salur darah ni tadi akan bercantum balik lah. So darah yang memang dah ada dalam salur darah tu maintain dalam tu balik. Yang dah terkeluar tu biar je lah. Tak adalah apa-apa pun. Badan kita ni ada satu sistem yang di mana dia akan melupuskan mana-mana darah ataupun sel-sel yang telah mati. Okay. Kemudian kita punya sistem peredaran ni adalah jenis tertutup, maksudnya darah kita sentiasa berada dalam salur darah. Dia tak keluar macam hemolimfa ni. Dia tak keluar pergi jumpa sel-sel tu, tak ada. Dia duduk dalam salur darah tu. Asalkan salur darah tu tidak cedera lah, tidak putus ke tak apa kan. Okay. Pertukaran bahan keperluan sel seperti oksigen dan nutrien berlaku. Tetapi merentasi dinding kapilari darah. Okay, masa di tingkatan 3, korang dah belajar tentang vena, arteri dan kapilari. Vena adalah satu salur darah yang membawa darah kurang oksigen. Dan dia ni kita gambarkan dengan warna biru. Dinding dia adalah nipis dan darah dia bergerak dalam kelajuan yang rendah. Okay. Vena. Awak juga belajar tentang kapilari. Berbeza dengan vena, kapilari ni dinding dia adalah lebih tebal kerana darah ni bergerak dalam kelajuan yang sangat tinggi. Dan pertemuan antara vena dengan arteri adalah kapilari. So kalau ini adalah vena, ini adalah arteri, maka jari ini adalah kapilari. Jadi segala proses pertukaran gas, oksigen, karbon dioksida, nutrien berlaku di kapilari. Sebab apa kapilari? Sebab kapilari ni lah hanya setebal satu sel dan hanya di sinilah oksigen dan karbon dioksida boleh meresap secara resapan. Okay.
Jadi pertukaran bahan ni berlaku hanya di kapilari. Adakah darah keluar daripada kapilari? Tidak. Dia masih berada dalam satu sistem yang tertutup. Okey, itu beza yang pertama. Tengok bawa darah, salur darah. So tadi darah bergerak dalam dia lah. Darah tak keluar, yang keluar hanyalah gas dan nutrien saja. Oi, batuk. Okey, kemudian ada lagi perbezaannya. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 170 dan 171. Okey. Awak tengok sistem peredaran Okey, sistem peredaran terbuka. Okey, contoh dia adalah sistem peredaran serangga. Okey. Jadi sistem peredaran dalam serangga ialah sistem peredaran terbuka. Kaitkan dengan sistem respirasi serangga. Sistem respirasi trakeol pada belalang. Okey, awak boleh rujuk balik bab 7 Okey. Ini bermaksud satu atau lebih jantung mengepal hemolimfa melalui salur darah ke dalam hemosilum. Nampak ni? Satu atau lebih jantung. Maksudnya ada kemungkinan ada serangga yang mempunyai lebih daripada satu jantung. Okey. Kemudian hemolimfa akan mengalir keluar dari jantung masuk ke dalam hemosilum apabila jantung mengecut, dan di hemosilum pertukaran bahan antara hemolimfa dan sel badan berlaku secara resapan, dan apabila jantung mengendur, hemolimfa akan mengalir kembali ke jantung melalui liang seni yang disebut sebagai ostium. Jadi ostium ni awak dah jumpa semasa di bab 7 dulu. Tak Tengok jantung belalang ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jantung. Jadi jantung dia ni bila dia mengecut, okay, bila jantung mengecut, hemolimfa akan mengalir keluar dari jantung masuk ke dalam hemosilum. Dan bila jantung ni mengendur, dia akan masuk balik ke dalam jantung. Hemolimfa akan masuk balik ke dalam jantung melalui satu liang yang kita panggil sebagai ostium. Okey, ini adalah sistem peredaran terbuka. Untuk sistem peredaran tertutup yang pertama adalah sistem peredaran ikan. Okey. Jantung ikan mempunyai dua ruang iaitu satu atrium dan satu ventricle. Okey. Siapa yang rajin tolong mak dia siang ikan, dia akan nampak lah bentuk jantung. Alah, tak ada pula sini. Bentuk jantung ikan. Dia macam 3 segi atas, 3 segi bawah. Tu ada 2 section saja. Ada 2 ruang saja, ada 2 chamber saja iaitu satu atrium dan satu ventricle. Darah yang meninggalkan ventricle akan dipam ke dalam kapilari insang bagi membolehkan pertukaran gas berlaku. Dan kapilari insang akan mengalirkan darah ke dalam salur darah, mengangkut darah beroksigen ke kapilari sistemik. Okey, kapilari sistemik. Kapilari sistemik adalah kapilari yang berada dengan sel lah, yang berada dengan sel. Okey, dia adalah kapilari sistemik. Dan dalam kapilari sistemik, oksigen meresap ke dalam tisu manakala karbon dioksida meresap dari tisu ke dalam kapilari. Okey, darah terdeoksigen kemudian kembali ke atrium jantung melalui vena. Dan oleh sebab darah mengalir dalam satu hala, maka sistem peredaran ikan dikenali sebagai sistem peredaran tunggal. Okey, cerita dia macam ni. Ini adalah jantung ikan. Ada 2 bahagian. Ventricle, atrium. Atrium kat bawah, ventricle kat atas. Okey. Bila mana? Okey. Darah daripada ventricle, okey, bila jantung pam darah daripada ventricle akan masuk ke laluan arteri. Kenapa arteri dia warna biru? Sorry. Dia akan keluar daripada jantung, daripada ventricle, masuk ke dalam kapilari insang. Okay, di kapilari insang, dia ambil masuk oksigen, dia bebaskan karbon dioksida. Dia ambil oksigen, dia bebaskan karbon dioksida. Kenapa ambil oksigen? Ambillah oksigen sebab ikan dah bernafas tadi. Ikan dah bernafas, jadi ikan bawa masuk oksigen. Okay, sekarang oksigen tu sampai dekat kapilari insang. Kapilari insang ni maksudnya kapilari darah yang berada di kawasan insang lah, kat filamen.
Okey, rujuk balik bab 7. Filamen ikan Kemudian dekat sini dia ambil oksigen. Dia keluarkan karbon dioksida. Ambil oksigen, masuk jalan. Pergilah ke seluruh sel-sel yang berada dalam badan, iaitu kapilari sistemik lah. Semua kapilari yang selain daripada kapilari dalam insang tu kita panggil kapilari sistemik. Di kapilari sistemik, awak bayangkan di tepi-tepi semua ni ada sel tau. Okey, di kapilari sistemik, tadi kan darah tu kan dah bawa oksigen. Dia ambil oksigen daripada atas tadi kan. Daripada insang tadi dah bawa oksigen. Bila sampai dekat kapilari sistemik, apa yang berlaku adalah dia pass oksigen ni kepada sel-sel yang berada sekeliling dia. Kenapa nak pass oksigen ni? Supaya oksigen ni boleh digunakan oleh sel-sel ni tadi untuk buat respirasi sel. Okey, pada masa yang sama, bila sel menerima oksigen, okey, dia pula akan bebaskan dia punya karbon dioksida balik kepada darah tadi. Kenapa nak bebaskan karbon dioksida? Sebab karbon dioksida ni adalah hasil daripada proses respirasi yang sebelum ni. Okey, dia adalah proses yang serentak lah. Bila darah pas oksigen masuk ke dalam sel akan pas pula karbon dioksida masuk balik ke dalam darah tu. So, darah tadi akan mengalir balik masuk ke dalam atrium. Atrium pump balik ke ventricle. Ventricle pump balik. Pergi balik kat sini, ambil balik oksigen, keluarkan pula karbon dioksida. So ikan pun hembus nafas, keluarkan karbon dioksida. Bila ikan hembus nafas, selepas ikan hembus nafas, ikan akan tarik nafas. So bila ikan tarik nafas, dia akan masuk oksigen. Kemudian oksigen ni akan masuk pergi insang. Dari insang, dia akan masuk ke dalam sel darah merah, bawa balik. Pergi balik sel darah merah, bila sampai dekat kapilari sel, dia pas lah. Nah, ambil oksigen kan. Ambil oksigen, kau ambil oksigen untuk respirasi sel, minta sini kat aku karbon dioksida. Ambil karbon dioksida balik. Kenapa nak ambil karbon dioksida? Supaya nak bawa balik ke jantung supaya nanti bila dia hembus nafas, dia bolehlah keluarkan karbon dioksida. Jadi adalah proses yang berterusan berbalik-balik. Darah yang sama. Darah yang sama boleh bawa oksigen, darah yang sama juga boleh bawa karbon dioksida. Okey, darah yang sama saja. Darah yang sama juga boleh pas nutrien. Darah yang sama. Okay, faham kan? Jadi darah ni bila dia masuk dalam kawasan yang kurang beroksigen, maka dia berada dalam vena. Kalau dia masuk dalam kawasan salur darah yang banyak oksigen, maka dia adalah saluran arteri. Okey, Jadi ini digambarkanlah darah beroksigen, darah tak ada oksigen dan darah bercampur. So darah bercampur ni berada di kapilari lah. Okey. Okey, satu lagi sistem peredaran tertutup adalah amfibia, iaitu pada katak. Okey, amfibia mempunyai jantung yang terdiri daripada 3 ruang, iaitu 2 atrium dan 1 ventricle. Berbeza dengan peredaran tunggal ikan. Okey. Ikan ni kita panggil sebagai sistem peredaran tunggal. Okey, kenapa tunggal? Sebab darah ni dia masuk jantung sekali saja. Masuk sekali, pas, masuk sekali dah habis satu kitaran. Kemudian ulang lagi satu kitaran. Kitaran lengkap dia tu sekali, perlu masuk jantung sekali saja. Tak tahulah nak sebut mood hari ni. Okey, untuk okey, untuk sekejap cikgu nak. Okey, untuk sistem peredaran tertutup katak, katak ni dia ada satu jantung. Katak ni jantung dia ada satu je dan dalam ruang dia ada 3. 2 atrium dan 1 ventricle. Okey, berbeza dengan peredaran tunggal ikan, darah mengalir dalam 2 peredaran, iaitu peredaran pulmocutaneous dan peredaran sistemik.
Jadi kita panggil dia sebagai sistem peredaran ganda 2. Okey. Amfibia dikatakan mempunyai sistem peredaran ganda 2 yang tidak lengkap kerana darah terdioksigen dan darah beroksigen bercampur. Maksudnya, darah kurang oksigen dia iaitu darah yang banyak karbon dioksida bercampur dengan darah yang banyak oksigen. Dia tak asing lah. Okey, dia tidak terasingan, dia tidak berasingan. Dan pada peredaran pulmokutaneous mengangkut darah ke peparu dan kulit dan pertukaran gas berlaku dekat paru-paru dan kulit lah. Dan peredaran sistemik pula mengangkut darah beroksigen ke tisu badan dan mengembalikan darah terdioksigen ke atrium kanan melalui vena. Okey. Okey. Ini adalah gambarannya. Awak rujuk buku teks awak juga tau. Sebab ni saya kecilkan ni. Okey. Darah terdioksigen dari badan diangkut ke atrium kanan. Okey, ni ada jantung, katak. Okey, atrium kiri, atrium kanan dan bawah ni adalah ventricle. Jadi darah nampak ni warna purple tengah ni, di sinilah kawasan di mana darahnya bercampur. Darah kurang oksigen bercampur dengan darah yang banyak oksigen. Darah terdioksigen bercampur dengan darah beroksigen. Okey. Darah terdioksigen dari badan diangkut ke atrium kanan. Okey. Darah terdioksigen daripada badan diangkut ke atrium kanan. Aduh dik. Okey, semua darah masuk ke atrium kanan. Darah yang kurang oksigen tau terdioksigen tu darah kurang oksigen masuk ke dalam atrium kanan. Dari atrium kanan, darah yang sama ni, dia akan pergi ke peredaran pulmokutaneous. Sama ada dia melalui kapilari peparu atau kulit. Ingat, katak bernafas ada 2 cara, sama ada melalui kulit atau paru-paru. Okey, jadi darah yang kurang oksigen ni ataupun darah terdioksigen ni, dia boleh pergilah sama ada ke kapilari peparu ataupun kulit. Di situ, bila dia tiba di kapilari sana, darah beroksigen dari paru-paru dan kulit diangkut oleh vena pulmonary ke atrium kiri. Okay, bila dia sampai kat sini, dia pun ambil oksigen dan dia sekarang dibawa masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonary. Melalui vena pulmonary ni dia pun masuk balik ke dalam atrium kiri. Okay, sekarang darah dari kedua-dua atrium masuk ke dalam satu ventricle. Perasan tak? Darah daripada badan yang kurang oksigen pun ada kat ventricle. Darah yang ada banyak oksigen pun berada di ventricle juga. Bercampur. Okey, bercampur. Walaupun terdapat sedikit percampuran darah beroksigen dan darah terdioksigen dalam ventricle, namun kebanyakan darah beroksigen kekal dalam bahagian kiri ventricle manakala darah terdioksigen kekal dalam bahagian kanan ventricle. Walaupun diorang ni bercampur, tetapi disebabkan perbezaan tekanan kelajuan pergerakan tu, tekanan tu, jadi kebanyakan darah beroksigen akan kekal di bahagian kiri dan kebanyakan darah terdioksigen akan kekal di bahagian kanan. Dia bercampur tapi kebanyakannya yang terdioksigen kekal di kanan, yang beroksigen kekal di kiri. Okey. Kemudian ventricle kemudiannya mengepam darah melalui peredaran pulmokutaneous dan peredaran sistemik. Jadi kemudian ventricle pun pamlah darah. Jadi yang mana terdioksigen akan pergi ke peredaran pulmokutaneous untuk keluarkan karbon dioksida dan ambil oksigen. Yang mana dah memang ada banyak oksigen tu akan masuk ke dalam sistem kapilari sistemik untuk dipas kepada sel-sel yang berada di sekitar kapilari tu. So, proses ni berlaku serentak. Proses ni berlaku serentak. Yang kurang oksigen, kenapa kurang oksigen? Sebab banyak karbon dioksida. Kenapa banyak karbon dioksida? Sebab dah ambil karbon dioksida daripada sel-sel yang berada di sekelilingnya. Daripada mana datang karbon dioksida ni? Daripada proses respirasi sel lah. Ataupun apa-apa proses yang berlaku dalam badan lah. Okey.
Jadi karbon dioksida yang terhasil daripada respirasi sel ataupun daripada apa-apa aktiviti sel dalam badan ni yang menghasilkan karbon dioksida, kita kena pas masuk ke dalam sistem kapilari sistemik supaya karbon dioksida ni nanti akan diangkut oleh darah masuk balik ke dalam jantung. Kenapa nak masuk balik ke dalam jantung? Supaya jantung boleh pas darah yang kurang beroksigen ni ataupun darah terdioksigen ni nanti dia akan pas masuk ke dalam sistem paru-paru atau bawah kulit. Kenapa nak pas? Supaya nak keluarkan lah. Jadi bila kata hembus nafas, dia sebenarnya menghembus karbon dioksida lah. Okay, lepas dia hembus nafas, dia mesti tarik nafas. Bila dia tarik nafas, dia bawa masuk oksigen. Bila bawa masuk oksigen masuk ke paru-paru, nak buat apa kat situ? Mestilah dia nak bawa masuk balik ke dalam badan dan nak dipas balik ke dalam sel-sel supaya sel-sel boleh guna. Jadi siapa yang buat kerja ni? Darah lah. Darah juga. Darah yang sama. Darah yang sama boleh keluar, boleh masuk atrium kanan, kemudian pergi paru-paru, ambil oksigen. Darah yang sama, masuk balik ke dalam atrium kiri, kemudian akan dipas, akan dipam keluar dari ventrikel pergi ke kapilari sistemik. Jadi darah ni masuk jantung 2 kali. Kali pertama sebagai darah yang kali pertama adalah sebagai darah yang kurang oksigen. Kali kedua masuk ke dalam jantung sebagai darah yang bawa banyak oksigen. Jadi berapa kali masuk jantung? 2 kali. Jadi dia adalah darah, dia adalah peredaran ganda 2. Okey. Pertama sekali darah yang sama masuk sistem peredaran akan masuk sistem pulmocutaneous. Sekali lagi darah ni akan masuk pula dalam peredaran sistemik. Jadi dia masuk 2 kali. Bila dia masuk 2 kali, maka dia adalah peredaran ganda 2. Okay, itu adalah untuk katak. Untuk manusia, lebih kurang macam katak. Yang berbeza adalah jantung kita ada 4 ruang. 2 atrium dan 2 ventrikel. Dan kita punya jantung ni, keempat-empat bilik ni terpisah sepenuhnya. Terpisah sepenuhnya. Kita adalah sistem peredaran ganda 2 kerana satu peredaran yang lengkap, darah mengalir dalam salur darah menerusi jantung sebanyak 2 kali. Dan oleh kerana terdapat 2 perbezaan yang berbeza, 2 peredaran yang berbeza, jadi kita adalah sistem peredaran ganda 2 yang lengkap. Kerana darah terdioksigen dan darah beroksigen kita tidak bercampur. Berbeza dengan katak, dia bercampur kan. Darah terdioksigen dia bercampur dengan darah beroksigen, tapi untuk manusia terpisah lah. Aduh. Okey, itu perbezaan kita dengan katak lah. Okey, jadi macam mana dia bekerja, macam mana sistem peredaran ganda 2 lengkap ni berfungsi. Okey. Cerita lebih kurang macam cerita katak. Semua darah terdioksigen akan masuk melalui vena cava pergi ke atrium kanan dan akhirnya akan masuk ke dalam ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan, darah akan dipam pergi ke paru-paru. Kenapa nak pergi paru-paru? Pergi paru-paru lah sebab nak bebaskan balik, nak keluarkan karbon dioksida daripada darah tadi ni. Supaya manusia bila hembus nafas, yang keluar adalah karbon dioksida. Okey. Kemudian darah yang sama juga, selepas kita hembus nafas, kita akan tarik nafas. So kita bawa masuk oksigen pula. Kemudian oksigen ni akan masuk ke dalam darah yang sama, darah yang dah hilang karbon dioksida tadi tu. Kemudian darah yang sama akan masuk ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri dan akhirnya pergi ke aorta ataupun pergi aorta untuk dipas ke seluruh badan. Jadi darah ni masuk ke dalam jantung 2 kali.
Darah yang sama masuk ke jantung 2 kali. Pertama kali masuk sebagai darah yang kurang oksigen, iaitu darah terdioksigen. Kemudian masuk sekali lagi ke dalam jantung melalui vena pulmonary sebagai darah yang beroksigen pula. Okey. Tadi dia pergi ke paru-paru melalui jalan arteri pulmonary. Dia masuk balik ke jantung melalui jalan vena pulmonary. Awak ingat satu je lah. Apa-apa saluran darah yang masuk ke dalam jantung dia adalah vena. Apa-apa saluran darah yang keluar dari jantung dia adalah arteri. Dan aorta ni adalah arteri yang bersaiz besar. Aorta ni adalah arteri tapi saiznya besar. Maka kita bagi nama dia aorta. Okey. Jadi cerita dia sama macam cerita katak tadi. Yang tak sama hanyalah kita ni, manusia ni, darah kita ni tidak bercampur. Darah terdioksigen kita tidak bercampur dengan darah beroksigen. Okey. Jadi sistem peredaran pulmonari iaitu yang berada di paru-paru ni adalah cerita berkenaan bagaimana darah terdioksigen ni masuk ke arteri pulmonari dan untuk buat tukaran gas lah, dan macam mana darah beroksigen pula dari paru-paru ni masuk balik ke dalam atrium kiri dan mengalir ke ventrikel kiri. Untuk peredaran sistem ni adalah cerita macam mana darah dipam dari jantung pergi ke tisu badan melalui aorta, dan macam mana darah terdioksigen ni masuk balik ke dalam atrium kanan melalui vena cava. Jadi bab ni ataupun subtopik ni agak catchy lah. Okay, bagi cikgu dia agak mengelirukan. Tapi kalau awak boleh faham apa yang cerita dia adalah berkenaan dengan darah yang sama, itu saja. Darah yang sama angkut banyak oksigen, darah yang sama juga angkut banyak karbon dioksida. Angah. Allah. Okey. Jadi itulah keempat-empat sistem peredaran. Okey. Jadi di sini adalah ada perbezaan, jadual 10.1 ni ada persamaan dan perbezaan lah antara sistem peredaran dalam organisma mati sel. Okey. Persamaannya sistem peredaran ni sistem peredaran ni terdapat dalam semua organisma multisel. Okey, untuk organisma unisel hanyalah proses resapan saja. Sistem peredaran ada jantung. Okey, ada jantung untuk pam darah ataupun ada jantung untuk pam hemolimfa. Okey, kalau hemolimfa ni adalah pada serangga, kalau darah ni pada haiwan vertebrata yang lain lah. Okey, kemudian sistem peredaran berfungsi mengangkut nutrien dan bahan buangan. Okey, selain daripada nak angkut oksigen dan karbon dioksida, dia juga boleh mengangkut nutrien dan bahan buangan iaitu karbon dioksida. Bahan buangan adalah karbon dioksida. Dan jantung mempunyai injap untuk memastikan pengaliran darah adalah sehala. Jadi injap ni macam pintu, dah masuk tak boleh keluar. Okey, dia memastikanlah darah ni tak patah balik ke belakang. Dia mesti jalan terus ke depan. Okey, untuk perbezaan dia, inilah perbezaannya. Okey, untuk serangga dia adalah satu sistem peredaran darah terbuka. Okey, dan jantung dia ada banyak lah. Okey, jantung terdiri daripada banyak segmen ruang. Banyak. Jantung macam satu tapi banyak segmen ruang. So nampak macam banyak jantung kan. Untuk ikan, dia adalah sistem peredaran tertutup dan dia adalah satu jenis peredaran bilangan peredaran dia adalah tunggal. Maksudnya darah ni masuk dalam jantung sekali je. Untuk satu peredaran lengkap ni dia perlu masuk jantung hanya sekali saja. Dan bilangan ruang dalam jantung dia ada dua saja, iaitu satu atrium dan satu ventricle. Untuk katak, dia adalah sistem peredaran tertutup
dan dia adalah ganda 2, walau bagaimanapun dia adalah ganda 2 yang tak lengkap lah. Okay, kenapa? Sebab dia punya darah oksigen dia bercampur dengan darah oksigen di ventricle. Dan dia kenapa jadi macam tu? Sebab dia hanya ada 3 bahagian saja pada jantung, iaitu 2 atrium dan 1 ventricle. 1 atrium terima darah oksigen, 1 atrium lagi terima darah beroksigen. Malangnya ventricle hanyalah 1, jadi bercampur. Okey. Okay, kemudian untuk manusia, kita ni adalah satu sistem peredaran darah tertutup, maksudnya darah kita mengalir dalam salur darah. Kita adalah peredaran ganda 2. Kenapa ganda 2? Sebab darah yang sama dia boleh masuk jantung sebanyak 2 kali. Okey. Jantung kita ada 4 ruang, 2 atrium dan 2 ventricle. Dan kita adalah satu pengasingan darah beroksigen kita adalah lengkap lah. Maksudnya darah oksigen kita tak bercampur dengan darah terdeoksigen. Okey Jadi itu adalah perbezaan dan persamaan keempat-empat haiwan ni, keempat-empat organisma ni. So cikgu akan berhenti di sini sebab cikgu rasa macam banyak sangat dah. Jadi Izzuddin nanti boleh ambil 10.2 cikgu. Okey. Awak ambil 10.2, ambil sistem peredaran manusia. Okey, cikgu buka untuk soalan. Cikgu stop recording dulu.